Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Saya ingin buat sedikit pendapat ulasan saya mengenai isu tentang kononnya akan ada perubahan dalam kerajaan tumbang dan sebagainya. Tetapi apa yang kita lihat sekarang ini, pada pendapat saya, perkara itu sangat sukar untuk berlaku. Buktinya sekarang, bukan saja kerajaan perpaduan yang selalu digambar-gemburkan ada masalah dalaman, ya memang setiap parti ada masalah dalaman masing-masing. Tetapi terbaru ini bukti bahawa kerajaan perpaduan ini akan sukar untuk tumbang adalah dengan pelaksanaannya pertama kali dalam sejarah. Tidak pernah dilaksanakan, tidak pernah terjadi, hampir mustahil dulu, tetapi sekarang ini sudah berlaku. Ini menunjukkan bahawa kerajaan perpaduan ini tidak akan tumbang dengan mudah. Ya, kerajaan perpaduan tidak akan tumbang dengan mudah. Dan kalau katalah seperti dakwaan daripada beberapa pihak mengatakan ada nombor dan sebagainya, saya fikir dari mana nombor itu? Kerana fakta yang di depan mata kita ialah baru saja selesai konvensyen pertama kerajaan perpaduan, di mana di Ibu Pejabat UMNO. Jadi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, ini membuktikan bahawa semua komponen di dalam kerajaan perpaduan memang betul-betul sekarang ini diikat bekerjasama dengan baik, sehingga semua parti dalam komponen itu datang bersama-sama. DAP diberikan peluang untuk berucap, sehingga ada yang Anthony Locke kata, saya belum pernah ada nota ketika berucap, tapi kerana pertama kali berucap di tempat ini terpaksa ada nota kerana rasa gugup dan sebagainya. Kemudian ada juga daripada warisan daripada parti-parti yang lain turut juga bersama dalam konvensyen kerajaan perpaduan itu. Manakan mungkin konvensyen ini boleh berlaksana sekiranya tidak ada kesatuan, tidak ada kesepakatan, tidak ada dalam satu persetujuan bahawa akan kekal terus dalam kerajaan perpaduan. Ya, mungkin ada beberapa orang yang tidak hadir mungkin kerana tidak setuju, tetapi kita tahu bahawa kita ada Akta Lompat Parti. Makna kata, orang-orang yang datang ke dalam konvensyen ini yang setuju dengan kerajaan perpaduan, andai kata di dalam UMNO memang ada contohnya yang nak letak jawatan, berapa kerat sangat yang nak letak jawatan, berapa ramai yang nak letak jawatan. Lagi pula di dalam UMNO hanya ada 30 MP sahaja, ya. Mereka tarik diri pun masih kekurangan lebih 20 kursi lagi. Andai kata tapi tidak akan berlaku. Kemudian DAP pun ada di sana dan sebagainya. Kerana itu tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, jangan risau, jangan takut. Kerajaan perpaduan ini akan tetap kekal untuk, saya fikir, untuk sampai PRU ke-16 kurang-kurangnya. Kerana ada satu daripada Zahid Hamidi, dia kata daripada Zahid Hamidi, kalau saya boleh bacakan kepada anda, Zahid Hamidi berkata, jika Barisan Nasional sokong Anwar, kerajaan Madani boleh lepasi PRU 16. Jadi sekurang-kurangnya sehingga pada PRU 16, sekiranya Barisan Nasional tetap bersama dengan UMNO, dengan Anwar Ibrahim, dia akan tetap juga akan menjadi kerajaan sehingga sekurang-kurangnya PRU 16. Sebab untuk mendapatkan majoriti mudah, Anwar tetap ada majoriti itu dengan
kerjasama daripada BN dan Pakatan Harapan. Dan sekiranya salah satu daripada parti Sabah, GPS atau GRS bersama dengan Anwar Ibrahim, dia tetap akan menjadi juga kerajaan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, nampaknya sekiranya PAS ingin pemerintah, sekiranya bersatu ingin memerintah, sekiranya Perikatan Nasional lah, sekiranya Perikatan Nasional ingin mengambil tampuk penguasaan atau memerintah kerajaan negara Malaysia sekali lagi, mereka perlu berusaha keras lah, berusaha keras yang luar biasa punya keras. Tapi saya pikir tidak akan lah. Bagaimana pendapat anda? Sila tinggalkan di ruang komen. Jumpa lagi, bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, selamat Hari Ahad. Selamat Hari Ahad. Dan ingat nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sanusi buat apalagi gempa lagi lah. Memang hebat lah dia ni. Dia kata tukar kerajaan tak mustahil boleh dilakukan. Saya terus geleng kepala, garuk kepala, rasa macam semua kepala gatal. Sebab memang tak mustahil, tapi macam mana boleh tukar kerajaan? Macam mana boleh dapat tukar kerajaan? Sebab untuk tukar kerajaan, Perikatan Nasional perlu 52, kita cakap jalan 52 kerusi lah, untuk dapat menumbangkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dari mana datangnya itu? Tapi tak apalah, kita kongsi sajalah apa bicara Sanusi ni. Dia kata tak mustahil. Kamu setuju tak? Tak mustahil. Saya bilang okey, betul tak mustahil, tapi nak tahu juga macam mana caranya boleh dapat tumbangkan kerajaan tu. Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Noor mendakwa tiada yang mustahil. Tidak mustahil bahawa kerajaan perpaduan pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika ini dijatuhkan seperti kabar angin yang diperkatakan. Bagaimanapun, beliau yang juga adalah Ketua Pengarah Pilihan Raya Perikatan Nasional berkata tidak mengetahui sebarang rancangan yang dilakukan ke arah itu. Tak mustahil tapi tak tahu. Lucu juga. Katanya, saya tak boleh mengesahkan atau menafikan, tapi saya gembira sekiranya ia betul berlaku. Malah saya harap perkara itu berlaku, katanya. Janganlah, saya kata janganlah. Kita hormati, menjunjung titah Ketua Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Agong tak mau lagi lah, ada lagi bertukar. Sudah cukup-cukuplah, kata Sultan Johor. Sudahlah, rakyat dah pening. Rakyat dah pening. Ekonomi tak pandai nak baik. Kerana apa? Sikit-sikit nak tukar, sikit-sikit nak tukar. Apa yang nak takut sangat? Bertahan sajalah 5 tahun. Jangan tanya saya, katanya, siapa yang terbabit. Saya bukan ahli parlimen, kena tanya mereka yang ahli parlimen. Katanya selepas beliau melancarkan Himpunan Jentera Pilihan Raya PN di Kedah, di Padang Awam, Gua Cempedak di sini pada malam tadi. Terdahulu timbulnya kononnya ada kabar angin mengatakan PN sudah mempunyai sokongan seramai 126 ahli parlimen bagi membolehkan peralihan kerajaan persekutuan dilakukan dalam tempoh terdekat ini. Bagaimanapun, Anwar tak takut dan beliau juga mencabar pihak terbabit untuk mengemukakan usul undi tidak percaya ke atas Perdana Menteri pada sidang parlimen bulan ini, sekiranya pembangkang benar mempunyai sokongan yang mencukupi. Mengulas lanjut, Muhammad Sanusi berkata beliau percaya Anwar mengetahui mengenai perkara itu. Malah Perdana Menteri tidak pernah menafikan terdapatnya usaha untuk menukar kerajaan persekutuan. Katanya, kenapa dia Anwar takut? Mesti dia tahu, bukan? Jika dia tidak menafikan usaha menukar kerajaan, orang boleh kata itu cuma kabar angin saja. Dan dia juga tidak menafikan perkara itu. Tukar kerajaan tidak mustahil boleh dilakukan, katanya dalam kenyataan tersebut. Okey, setelah Anwar Ibrahim mencabar perkara itu, tiba-tiba ada satu kenyataan, kalau saya tak silap ada satu kenyataan daripada Bersatu yang dia kata mustahil, tak akan terjadilah mungkin. Okey, jadi saya pun sampai sekarang berkira-kira macam mana boleh ada 126. Lagi pula sekarang dah ada akta anti lompat parti. Jadi bingung jugalah macam mana itu boleh terjadi. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.